welcome to Podcast Tinker. So hari ni Haikal tak ada. Kita berdendam nampaknya. sebab kamera kat aku, so nampak Mia terus. So yes, kita bersama dengan Mia dalam episod kali ni. Dan Bak kata Haikal tadi, ini adalah episod keempat yang kita istiqamah berturut-turut. Tahniah untuk kita. Tahniah untuk kita sebab berjaya kekalkan apa ni momentum ni. Buat masa sekarang lah. Buat masa sekarang lah. Dia kena kekal. Sampailah korang dah pisang. ke pisang Muak. nak keluar. Siapa? Keluar mana? Keluar bertingkah? Mengeluarkan Okey. bersalin. Okay. Kalau cerita kalau contoh Mia tak apa, Mia memang penting pun, dia datang guest je. Biarlah. Yes. Kalau Okay, kita okay. nak jemput Yes. dia banyak kali. Tak, maksudnya kalau aku tak ada pun mesti boleh jalan je. Orang lain Ari ada Kan tadi kan aku dah cuba dah. Minggu ni Haikal tak ada. Kan tu okay, tu di training lah. Alright, dan kalau Mia tak faham. Faham. Tapi aku tak tahu saya nak masuk sekarang. Okey, Alright, nak kalau- teruskan. Okay, kalau nak tengok Podcast Tinker boleh tengok kat YouTube Podcast Tinker, dan kalau dengar kat Spotify, Apple Podcast boleh dengar tajuk yang sama, Podcast Tinker. Dan Yes. Abang cakap tahniah sekali sebab kita dah lebih kena 100k orang tekan dan play dengar. Oh, dekat mana? Semua platform. Wow. Collectively. Lepas itu kita announce tapi kau tak ada bah. Oh ya ke? So Oh announce my balik lah. God. Terharu lah guys. Baru guys. Thank you guys. Dan Aku nak sememangnya kaji jap. La ilaha kau takkan illallah. nampak analitik tu aku je yang Oh, link. okey. Alamak. Dia buka Spotify nak tengok kau punya. How many plays? How many plays? Okay. Untuk membuktikan saya ada apps-nya. Kini bukti. Saya akan insert. Kini bukti. Kini bukti. Insert. Kita ada 109k total Total plays play. dan Wow. estimate audience 1.7k, which is Wow. ramai. Kalau kita Not bad lah. Dengar kita borak-borak kosong kan. Eh, Kalau- 1000 kot orang nak dengar kita. kalau kita buat Naura Share penuh Dewan. Wow. Tapi tak boleh. Sekarang ada SOP. Kena buat kat rumah je. Kat stadium lah tu. Yes. Okay, alright. so, hari ni. How's guys? Hari ni, hari seperti biasa kita orang dah kekalkan. Ush, aku dengar ada bunyi loceng kecemasan. Macam mana kita nak lari kalau dah angkat kecemasan? Ingat wanita berloceng. Bodohnya. Aduh. Speaking of apa ni, okay. Speaking of loceng apa kecemasan tadi ni, okay, sekarang ni aku duduk dekat apartment. Okay. Okay. And then masalahnya adalah loceng kecemasan selalu bunyi. Okay. Tapi Sebenarnya sebab orang start dalam lift. tak tahu. Okay, dia macam ada banyak situasi. Dia macam banyak situasi. Maksudnya macam memang betul kadang-kadang ada kecemasan tu berlaku. Tetapi macam sebagai penduduk kat situ kan, Tak tahu apa nak tak buat. tahu apa nak, aku patut turun ke, tak payah turun ke, macam mana? Tak ada specific briefing yang dia lekat dalam apa? Lift lah. Macam mana? Asal lah. Kau kenapa? Lepas mengkaji bunyi loceng tu ialah daripada video dia orang tengah edit. Oh ya kan? Tak Tak apa. Okay, kembali kepada loceng kecemasan kat rumah aku. Soalan kau? And then soalan aku, okay, kalau macam loceng kecemasan tu berbunyi, tapi engkau patut tunggu macam orang datang Bagi tahu kau suruh turun bawah. suruh turun bawah ke tak, sebab kau tak tahu level of bahaya yang tengah berlaku ketika itu. Sebab hari tu siap ada bomba juga tau, and then bau hangit. And then apparently ramai je orang tak turun. Sebab aku nampak balik kerja kebetulan tu, yang aku nampak macam dalam 4-5 orang je yang turun kat bawah berkumpul. Itu pun rumah yang terbakar tu lah. Itu aku aku Sebab tak tahu dia je tu perasan. siapa. Aku tak tahu siapa, tapi memang bau lah. Tapi macam aku tengok jiran-jiran lain semua tak turun. So macam sepatutnya kalau loceng kebenaran loceng Kecemasan ini bunyi. boboiboy kan. Loceng apa ni, bunyi. kecemasan bunyi tu kan sebagai macam korang tak tahu lah sebab korang duduk rumah landed kan. Tak juga. Sebagai Kalau penduduk rumah apartmen macam mana? Selalunya kalau apartment, selalunya mesti ada group WhatsApp. Yes. Okay. Which is penting lah. Sebab kalau tentu kau nak letak speaker dekat satu keliling apartment kan, macam bising kan kalau ada announcement kan. So group WhatsApp tu sangat penting. Kalau contoh apa-apa jadi macam bomba, tanya dah dalam tu. Ada apa-apa kecemasan berlaku. Kat situ dah paling cepat dan efektif tanpa membuat bising. Sebab kadang-kadang duduk apartment kan orang tak nak bising Ya. kan. Kalau contohlah bunyi loceng kecemasan tu pun dah kira bising kan. Betul. Yelah. Dan dia bunyi sometimes macam Lama. lama Continuously tapi lah. sebenarnya tak ada benda pun berlaku.
Maybe Mungkin macam kena tanya korang punya tu lah kot. mungkin jugalah management ke apa ke kan. Tapi macam aku sejenis orang yang macam cepat panik. Macam kalau bunyi maksudnya mesti ada kecemasan. So aku patut turun ke, aku tak payah turun ke dengan baju kelawar aku ke. Kan aku patut ke macam mana ke? Macam tu. Itu bergantung pada tingkat berapa kau duduk bah. 17 babe. Patutlah. That's why aku panik. Kalau kau turun sia-sia. That's why kalau kena turun tangga ke macam mana aku fikir aduh mak ai susah gila. Nak kena tukar baju lagi. That's why kena pakai dalam-dalam lagi aku selalunya. Yelah selalu kau free and easy. Free and easy. Kakak rumah kan. So Betul, macam susah. Aku fikir macam susah kan. And then especially rumah aku adalah rumah yang ramai orang tua. Retirement punya tempat lah. Dia bukanlah retirement. Level ke rumah kau sendiri? Precisely. Bukan rumah aku. Rumah dia lah besar. Tak. area Belum rumah besar. kau lah. Tak, maksudnya dekat dalam apartmen tu memang ramai sebab apartmen tu apartmen lama yang orang maksudnya macam kerajaan Pindah buat masa baru rumah tu and then tuan rumah yang lama tu They have to move that. masuk kat dalam rumah tu. So Sebab ramai kerajaan ambil lah. tanah diorang. Tak, bukan. tanah. Dia macam rumah asal tu dah macam daripada tahun 70-an. So dia dah lama. So dia orang buat baru semua. So penduduk asal masuk situ and penduduk asal pun dah tua. So ramai lah orang tua. So petang-petang tu kat bawah tu memang ramai-ramai apa semua kan. So aku fikir kalau launcher kecemasan macam mana yang Diorang yang macam lambat bergerak tu yes, kan? yang tua-tua ni takkan turun tangga tingkat 17. Tak, Gigil lu tu sampai bawah. tapi tiap hari ke bunyi loceng? Sekarang ni tak ada. Tapi ada at one point tu maybe sebab sekarang aku jarang dekat rumah. Sebab waktu MCO tu selalu gila bunyi. Itu menandakan masuk waktu solat. Bodoh. Yelah kau cakap orang tua-tua tak kau tak dengar ke apa? Tak adalah. Berbuka puasa Takkanlah ke? boleh je dia nak bagi Tapi, okay. azan masjid dekat je kau. Aku ada soalan. Masalahnya. Adakah lift kat area rumah kau selalu stuck ataupun Tak rosak? ada. Okey, Alhamdulillah. Selalunya loceng tu selalu berlaku ataupun bunyi yang sangat orang kata Annoying lah. kerap sebab mungkin lift dekat area rumah tu memang selalu kadang-kadang asyik rosak and stuck. So memang benda tu dah jadi normal. Orang memang tak tahu dah kalau dah bunyi. Tapi kalau tengah loceng dalam lift tu, sepatutnya satu sampai keluar ke bunyi aku tak tahulah. Dia kuat ke sebenarnya kalau rumah. Oh, faham? Yang Kan, dekat macam dalam tu kan ada loceng tu, tekan loceng tu minta bantuan Yes. kalau terserta ni. Tersekat. Tapi itulah kan. Itu adalah macam kenapa loceng tu bunyi. Tapi apa yang kau patut buat bila loceng tu berbunyi? Selalu kalau ada grup WhatsApp, tanya grup WhatsApp dulu. Aku rasa untuk kes kau memang kena tanya management. Dan Macam tu je solution dia bagi. ya, sebab kadang-kadang kalau kita pala tahu pun susah juga. Betul Kalau lah, kita aku turun-turun ni aku seorang gitu. Betul yang 5 orang turun tu. Kalau turun tak apa. Kalau tak turun kau ingat macam benda tu petty, tapi sebenarnya it's really serious. Betul. Tak macam nak samakan siapa pula payah. So ya, Itu itu adalah satu pasal loceng lah. Itulah Dah pasal siapa loceng. yang edit Siapa loceng yang tadi edit tu. pakai loceng ni tiba-tiba tanya pula pasal loceng Okay. kecemasan. Tapi what's happening in this week? Okay, yang paling baru ialah isteri pada John Travolta. Okay. Kelly Preston. Kelly Kelly Preston umur 57 tahun telah meninggal dunia sebab breast cancer. She's battling for 2 years. Okay. So probably John Travolta tengah meratapi Grieving lah. Habis And anak dia cute keluarga, of course. Ini aku bagi update untuk yang entertainment Boleh je. Keluarga Amitabh Bachchan dan anak-anak dan menantu semua tengah disahkan positif COVID. Kecuali isteri dia buat masa sekarang. Isteri dia tak pergi mana-mana It started kan? off Isteri with dia yang jadi mak dekat Mak Syaruhan kan? yes. Oh tu memang bini dia Bini dia yang ya ke? isteri yang benar. Kroni juga berlakon ni. So sebenarnya Tak apa, daripada Bollywood banyak job. mula-mula Amitabh dengan bapak dia, Amitabh Bachchan dengan Abhishek Bachchan, anak beranak. Abhishek ni yang anak dia. yang kahwin dengan Aishwarya Aishwarya, Rai. yes. Best eh? Best kan? Dapat Miss World. Itu yang best dia. Okay. Okay. Lepas tu yang satu yang I sikit ralat lah. Tapi benda ni mungkin dah agak lama untuk korang, tapi I rasa kita dua akan ralat bila cakap pasal Naya Rivera. Oh, Naya Rivera benda pula tu. yang hilang. Okay. Naya Enlighten me. Rivera ialah pelakon yang berlakon dalam salah satu series Glee. Glee. Okay. Oh Glee. So what happened Bukan is that geli-geli, sebab nama dia macam ala-ala geli-geli kan, Naya Rivera. So dia didapati hilang di atas tasik sebab dia dengan anak dia pergi swim bawa bot Pergi naik bot, macam naik sampan macam tu. sampan lah rasa. kot, macam kayak ke apa macam tu Ataupun lah. bot lah, bot yang small boat tu. Pergi nak swim dekat lake tu, tiba-tiba tak balik. So orang yang kerja dekat situ pergi cari dekat atas jumpa bot tu ada anak dia je. Anak dia je Dengan dalam atas bot. dengan Ya, life jacket. dengan life jacket mak dia. Mak dia tak So ada. maknanya anak dia tu dalam umur 4 tahun seorang-seorang. And then tak tahu berapa lama kejadian tu dah jadi dah anak dia memang dekat atas tu.
It's so hard to actually tell lah. Kalau anak kau macam anak kita tahun depan 4 tahun, tiba-tiba macam tiba-tiba seorang kota kanting atas bot. Orang tanya daripada pukul berapa? Mana nak jawab? Yelah, tak tahu tengok jam lagi. Tapi anak dia bagi tahu je dia orang pergi swim, tapi anak dia balik kat bot, mak dia tak ada. Tasik Tasik, yes. Macam lake lah kot, small lake maybe. But apparently I macam terkejut juga sebab dilaporkan hilang, and then the next day tu dah jadi disahkan orang kata apa, presumed dead. Dia tak adalah disahkan, it's alleged lah. Tapi Disyaki, kalau macam disyaki. sebabnya dia hilang dekat tengah-tengah tunya. Faham. Tapi kalau kita, I don't know lah, macam mungkin kalau kita punya bomber dan penyelamat, dia tak terus presume dead kot. Dia akan cari dulu at least. Yang I baca adalah dia punya bila dah tahu hilang tu jadi operasi mencari. Lepas tu dia besoknya tu dia tukar jadi operasi menyelamat. Oh, recovery Tasik tu kat mana tahu tak tahu? Dekat Tasik sini. Taklah. mungkin Pedulik ke kan? Aku tak tahulah. Peduli. Dekat luar lah, Lake Piru nama dia. Dalam USA. I guess This is so. Naya Rivera. Oh. Ni yang jadi ni cheerleader tu dekat dalam Blink. Ni right. Ya, tahu. So itu tapi sampai sekarang tak it's jumpa quite lagi. sad It's lah. been like Okay, macam how many This days is her already. last tweet. Just the two of us, gambar dia dengan anak dia. Oh, maybe ini boleh jadikan evidence, maybe because of the tweet. Tapi ada orang cakap juga macam adalah konspirasi. Yelah. Dia konspirasi apa tau? Dia macam dia kata dekat ramai pelakon Glee memang meninggal dunia. Oh. Ingat tak dia punya hero tu kan bunuh diri. Oh. Yang dengan okay. Lea Michelle tu tiba aku pula tahu. Lepas tu ada lagi seorang lagi pun sakit tak silap. And, so ini pula lah katanya. Tapi orang macam cakap ni suicide lah apalah. But aku Tapi aku rasa tak kot. Siapa Aku rasa nak dia suicide bawa anak dia? Kalau unless kalau betul-betul dia mental illness, and then faham tak, dia dah mungkin time tu dia memang macam I don't know, koyak barai yang memang. That's why. Tak apalah. But aku rasa hanya Allah yang tahu. mungkin dia swim free dive. You know that you are good swimmer, time tu cram ke apa ke dengan tak pakai life jacket, but dia bawa anak kan. ya, Which is mungkin smart. Maybe dia pergi bawa anak tu innocently lah, nak pergi swim gitu-gitu je. Tapi maybe benda tu dia dah biasa buat kot. sebab bila ada reports dia macam penduduk around situ cakap macam dekat situ lake tu sebenarnya bahaya, tapi tak banyak orang tak banyak, dia tak diwartakan bahaya tu. Lake tu rare. Bahaya je, aku tak tahu dia rare ke tak. Dia dangerous. Rare bahasa bukan dangerous. Yelah, macam contoh orang yang macam apa tu, bukan travel junkie, hiker junkie kan, macam nak panjat bukit yang tak pernah orang panjat. Mungkin itu dia punya adrenaline rush kot. Bahaya juga. Maksudnya kan kat USA lah, kat Peru Peru. Nama dia Lake Piru. Aku tak tahu. Jangan sampai dia pakai minyak dia ya. Untuk ketenangan Tadi dia layan kau. minyak dia nama dia Stay Relax. Tadi stress away. Stress away. Apa Syurfan apa? Syutran. Syutran tu minyak lain kakak. Okay. Anyway, and then tadi aku berbaca last juga entertainment ni, cucu Presley meninggal juga. Presley. Elvis cucu Presley. Elvis Presley cucu lelaki. Bukan yang model tu. But he's only 27 years old. And aku dapat ada sesuatu tak meja gini. Oh ya. Aku lupa nak promo. Okay. By the way, podcast ini dibawakan khas oleh Bahulu Akmal Nazri. Ban. Dia ni siapa tak nak Akmal Nazri ni adalah popular dengan nama Jibam. Yes. Dalam cerita Omar English. So sekarang Jibam punya lah ni. Sebab lambat sangat kau nak buka. Sebab dengan cerita member pun nak kahwin, so mungkin ini adalah strategi untuk kahwin. Jadi kalau korang nak menyumbang ke sabarlah Mia. Sabarlah, bagilah promo product pun belum. placement dulu. Promo aku nak tolong buka. Okay. Nampak so, juga bu. siapa nak tolong membina masjid, bolehlah membeli untuk Akmal Nazri. Semoga perniagaan Akmal Nazri sentiasa berkembang dengan jayanya dan dapatlah kumpul duit kahwin. Kita boleh buka dah sekarang. Dah boleh buka kahwin. Mungkin. Tapi Haikal cakap jangan makan habiskan sebab dia nak bagi simpan bini sikit dia. tu bini boleh. 2 yelah. biji tu bini cukup 2 lah. biji untuk bini cukup lah. 2 bini banyak. 2 bini. Yelah. Pandai nak. Kuih bahulu dia dah macam Pak Mo dekat rumah dah. Mungkin aku tak payah makan sekarang. Okay, aku ada satu isu Okay. yang macam aku tertarik lah. Tentang Mart apa ni Iliu Mart. Oh ya, itu aku baru baca.
And then aku rasa Harga macam yang sangat murah tu kan. murah gila sebab dia macam turun, tak silap aku benda tahu yang berapa turun sen 9 dah? sen. Itu Tak, opening. Itu Tak. opening. Itu opening. And satu lagi, kalau tutup kat brochure tu, kalau buku tengok betul-betul, Brochure, okay. brochure. Brochure sudah, jangan nak brochure. Okay. Dia tulis dekat situ, kan contoh kan ais krim Cornetto tu 90 sen kot. Dia kata satu barang tu dalam satu receipt sahaja. Satu receipt satu barang. Satu barang dalam satu receipt. Macam tu barang tu kau beli tapi kau tak ambil Cornetto, satu tu je 90 sen. Which is nak bagi tahu, which is good promotion lah, nak tolong orang. Tapi ada tak orang gaduh kat Twitter cakap kalau kau mampu jangan beli kat sini. Betul. Bagilah orang yang berkemampuan. Tak mampu. Betul. Betul lah sebab macam Kalau kau mampu kau beli kat Jaya Grocer. tak sebenarnya kan, maybe lah of course lah kita naluri manusia kan, mesti nak cari yang mana yang murah. Tapi kena tengok balik macam tujuan kenapa Abid Liu buka mat tu untuk tolong orang-orang yang so kalau kau tak boleh nak tolong directly, that's how kau nak tolong orang sebenarnya. Tapi dia ada dua pendapat juga. Satu yang kata okay, kau yang kalau mampu tak payahlah beli macam tolong orang yang susah nak beli kan, dengan harga yang lebih murah. Tapi ada juga cakap bagus juga beli dekat mat Abid Liu walaupun kau tak kisah kau punya settle, sebab at least kau menaikkan nama Abid Liu, so the tycoon of this this industry akan Open up. kena open up and kena ikut. Maksudnya dia akan jadi game changer. Okay, let's say Abid Liu jual aiskrim tu lah. Aiskrim tu RM1. Kalau kat luar, kat pasaran luar RM3. So kalau kedai aiskrim dekat yang mahal tu tak laku, semua pergi kat mat. So diorang have the pressure to put down the price juga. Itu dari segi bisnes lah. Tapi aku tak tahulah sebagai seorang yang tak tahu Make bisnes. sense in a way. Tapi aku risau Abid Liu punya mat tu tak boleh nak cater semua orang boleh demand. Tak, cuba kau fikir Dalam kalau masa- katalah macam aiskrim Cornetto tu turun 90 sen, adakah itu harga Tak balik modal tu. So maksudnya harga tak balik modal. And then tapi itu cuma opening Aku rasa lah kan. Aku rasa mungkin ustaz niat dia awal-awal tu dia nak Guna duit dia sendiri ke apa ke, untuk memang sedekah dulu kot. ya. At least bagi orang rasa yang mana tak pernah rasa Dah Cornetto. PKP. Mungkin dapat rasa. Mungkin lah. Mungkin Macam tu je ending ni. Tapi kalau kau nak pergi beli, Kalau aku nak tambah lagi satu boleh tak? makan je lah. Okay. Kalau aku kau pergi. Sebab kau yang kedek kan? Bukan. Sebab aku nak merasai perasaan membeli dekat kedai. Aku suka experience dia. Kau pergi kalau apa beza dia kedai dia dengan kedai lain? Okay, kau contoh aku akan bet confirm akan ada Instagrammers ke influencer ke Twitteriers ke akan pergi kedai dia, akan buat review kedai makan, akan buat blog confirm. Review tak ada review. Okay. Ini antara barangan-barangan murah di Ini Mart. Ini adalah trend. Itu biasa tu kan, confirm ada. tak, kalau pergi untuk itu tak apalah. Tapi janganlah macam kau beli mahal banyak-banyak yang macam Faham. Macam Apa penny kata? buying lah. Aku rasa ustaz mungkin dah ada dia punya planning dia pun TNC semua. lah. Yes. Macam mungkin satu aiskrim untuk satu orang je, ataupun you faham tak? Macam Ada, you dah tak boleh ada. beli minimum, you tak boleh beli banyak lebih 10 borong ke pun tak ada. Sebab itu kita kena macam Macam RM50 baru boleh dapat beli harga tu. Bawah lah. Kita ni main paratau juga Tak tahu lah, nanti. tu kan kena pergi. untuk tengok tak, macam bagi aku pula macam that's the reason why kenapa dia buka mat tu. So mat tu memang niat dia adalah untuk macam tolong orang-orang susah. So kalau dia nak buka mat tu hanya untuk mat saja, so maksud of course dia macam sesiapa je boleh beli. Faham tak? Tapi dia punya fokus tu adalah nak tolong orang-orang yang susah. So why not kita golongan-golongan yang mampu ni sokong niat itu dengan niat yang sama. Bukan sebab macam kalau orang kata macam kalau kau beli kau tolong macam habiskan barang cepat dah bawa pendapatan masuk untuk Abid Liu apa semua. Dia mesti dah ada, macam bagi aku dia mesti dah ada macam logistik dan planning dia macam mana dia nak buat apa semua. Dia pun dapat niaga. That's why. And then macam kalau harga of course lah, macam kita tengok kita mesti macam nak beli tempat yang murah kan. Kalau compare kan apa hypermarket yang ni dengan hypermarket yang ni, hypermarket ni lagi murah, mesti kita pergi yang murah tu. Tapi macam bila dah orang kata Abid Liu tu dia memang niat dia untuk macam untuk orang yang susah, why not engkau sokong niat tu dengan Bagi ada space. niat yang sama. Ada Faham niat tak? yang sama untuk Maksudnya niat yang sama. Okay, kalau apa salahnya kau bagi peluang untuk maknanya orang susah? bagi space untuk orang susah pergi Ya, dulu beli, ya, jangan ya, kau yang ya. habis dan borongkan Ya, semuanya. ya, Haikal ya. dengar tu. Kena buat slip gaji macam tu. Untuk pengesahan. Tapi aku gigih gila. still terwondering apa ni tagline. Aku selalu tengok, aku baca kat Twitter dulu. Orang cakap orang suggest tagline untuk kedai dia ialah
our price is a bit low from others. Low lah. A bit low. A bit low. Wow, interesting Bunyi dia low. Tak tahu kan, mungkin marketing dia macam mana. Tapi so tapi kita ucapkan je lah tahniah dan juga macam semoga berjaya lah kan. Dan sekarang ni aku rasa kedai dia sekarang ni, aku rasa dia buka banyak kedai, tapi mostly semua dekat Lembah Kelang. Jadi aku rasa kalau contoh ada peniaga-peniaga yang nak kembangkan empire A Bit Liu ni, aku rasa boleh je kau join. franchise Franchise. dia buka dekat mana-mana kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar yang memang kita tahu memang banyak golongan-golongan yang memerlukan di sana. So Okay, itu satu. Mengenai pasar raya yang paling baru lah. Pasar raya yang baru. Hari ni sebenarnya tu nak habis kan? Dan hari ni sebenarnya aku datang sini untuk apa? Hari jadi. Happy birthday. Tak. Ya ke? Taklah. Apa ni, so hari ni kita sebenarnya macam dekat dalam, bila minggu ke minggu aku rasa kita kena fikir tak semestinya current issue. Kita kena, sebab current issue je macam kita macam buat kerja mudah. Bagi aku macam kita tag along je dengan apa current issue sekarang. So aku rasa kita kena kembali untuk macam fikirkan topik-topik. Itu pembukaan selalu. Oh ya ke? Tak, sebab kau dah tengok soalan lah macam macam nak check, macam dah tak ada idea nak cakap pasal apa kan. Itulah. Alright, aku this week tak ambil tahu sangat hal luar lah. Tapi apa banyak isu tak semestinya kena current. Tapi apa isu yang macam menarik minat engkau? Aku sekarang tengah tertarik tentang ini sangat lah. Iaitu biar kita orang yang ni sebab sekarang sekarang ni semasa kita rekod ni, iaitu pada 13 hari bulan 7. Sekarang ni tengah berlangsung World PUBG punya tournament. Okay, e-sports lah. So kita ni world tau, level world. So Malaysia sekarang ni tengah compete untuk bracket Asia. So a few team from Asia akan compete dengan Europe and Northern, and kita ada 2 wakil, iaitu Yudu Gang. Okay. Yudu tu like Yudu. Yudu Telco tu sponsor, and also Team Secret. So tak tahu lah, aku rasa macam nak tengok because kalau contoh dah diorang berjaya in the world stage, at least it prove something to parents kat Malaysia lah. So Malaysia and juga so higher authorities boleh tahu tak to take serious this thing. Dia punya apa ni, token of prize winning. Tahu selalu macam ni memang juta kan, juta boleh ataupun $100,000 USD. Diorang tak main ringgit. Yes. Of course lah, $100,000 USD. Pura dah convert. Mia sebagai ibu bapa, you kalau kata Noah dah besar esok nak jadi gamer, pro gamer. Tu cakap mak. This why she have no choice. That's why I look forward for these 2 teams. Sebab kalau untuk Idris kau boleh buktikan dan kau boleh bahas kepada bini kau kan. No lah, tak lah. Apa yang no lah? Tak, bukan. Sabar, pak dia sabar. Pak you dulu, bapak sabar. Okay, mungkin Bapa orang pun main apa? Animal Crossing. Okay, sekarang Noah 2 tahun lebih. Long way to go lah. Aku rasa mungkin by that time mungkin aku akan lebih open minded. Faham. Sebab dalam tu benda tu dah terlalu normal. Adakah benda you macam sekarang macam mana? Level minded you? Level minded sekarang I tak ada sebab tak nampak lagi mungkin close ones yang betul-betul legit serious lah. Berjaya. But I have macam my husband's best friend, dia memang gamer. And he's making a lot of money out of that. Siapa nama dia? Nama siapa? Aku tak tahulah dia bikin apa. Nama betul lah. Takkanlah kawan lelaki kau tak tahu nama? Panggil Mizi. Okay. So what happened is that dia ada dia punya team lah. Betul lah kan? Macam grup-grup diorang kan? Clan lah, something like that. Clan. So memang sekarang tak kerja lah. Main game je. Main game kat rumah. Okay, the thing is macam benda ni yang membawa ke persoalan aku is not lah macam mana parents nak perceive benda ni tau. Maksudnya macam perception parents kan ni. Tapi untuk orang yang memang tak ada interest langsung tentang game, seperti aku just nak tahu kenapa game benda ni boleh buat jadi orang punya interest. Apa yang interesting, apa yang best ni main game ni? Apa yang best ni main game ni? Sebab aku bukannya aku nak tak kena nak judge ke apa, sebab aku memang tak minat. That's why aku nak tahu. Okay, Candy Crush kau main tak?
Candy Crush aku main tapi dah stop. Aku memang tak ada lama, tak ada long spend. Time kau main Aku rasa kan Candy Crush, ikut orang tak juga sebab ramai. Jenis game kot. Ramai Jenis juga game perempuan Macam macam aku tergelecek dia macam mana walaupun kalau macam Intan Serah. Kenal Intan Serah. dia ramai je perempuan yang Ramai main. ada je perempuan. Tapi lagi ni yang muda-muda sekarang. Aku tengok budak-budak muda sekarang 20-an, early 20s kan memang semua gamer kot. Tapi kepada individual yang memang tak minat game, To appreciate. apa yang Apa yang satu boleh apa yang trigger? bagusnya, apa yang macam interestingnya game ni. Untuk bagi dia minat lah. Oh, nak bagi orang yang tak minat jadi minat. Tak semestinya. Susah. Aku just nak tahu daripada point of view orang Aku yang rasa masuk kan, ke game. Selalu okay, semua. Okay, contoh macam aku bukan Kamu suka gamer game? pun. Asal kat sini. Aku bukan gamer. Tapi aku pernah lah main game yang aku memang hooked up gila. Masa tu zaman-zaman Sims tau. Legit hooked up yang macam kau tak tenang kalau kau tak buka. Kau memang nak kena update. Kau nak kena mandikan kau punya Sims tu dan sebagainya. Kau tahu tak? Kau akan macam susah hati lah. Padahal kau tak mandi lagi. Ya. Sibuk dah mandikan. Lepas tu kau hadap benda tu berjam dah tiba-tiba. Macam itu antara satu phase hidup aku yang aku rasa macam okay, macam ni kot jadi seorang gamer. Tapi one thing for sure yang I rasa mungkin gamer-gamer lain lagi obsessed dengan game apa yang diorang main kalau benda tu involving thrill ataupun adrenaline rush yang diorang tak boleh explain. So benda tu dia jadi addictive tau. Bila Betul lah. so bila sekali kau dah dapat rasa dia punya adrenaline rush, you want it more. Hence why diorang akan repeat. Okay, main game ni pula. Faham? Selagi tak menang selagi tu. Lagi-lagi kalau kau buat apa ni, dia punya apa tu? Bukan series apa? Kau panggil apa? Stages dia ke apa? Yang macam dia punya level? Bukan level, adventure dia lah. Memang kau memang ada mission yang memang stage. selagi kau tak lepas mission kau memang tak complete dia pun macam tu betul lah. Sebab macam okay, contohnya macam Candy Crush kan. Kalau kau tanya aku main Candy Crush kan, aku main Candy Crush dah sampai 1,000 lebih dekat 2,000 lebih. Tapi lepas aku stop macam tu saja. Tak ada macam tak ada. Aku macam tak ada macam value. Dia bukan dia tak buat sentimental value ke tak. It's just macam aku rasa macam aku tak boleh nak spend masa aku terlalu banyak dekat sini. Tapi kenapa ada orang yang macam boleh jadikan kerjaya, jadikan ada macam minat yang macam kau berduduk satu hari duduk berjam-jam main macam Mia cakap tu. Macam mana? Itu yang aku cuba nak fahamkan. Dia satu contoh macam yang kau punya case Candy Crush selalu sebab itu. Sebab kau dah terlampau lama main game tu sampai kau rasa boring. I don't need this anymore. That's why industri gaming akan keluar game baru like every year, which is bagi orang keep interesting in this field, era. Satu lagi, dulu zaman kita masa main game Snake, dia tak ada competitiveness because kita lawan dengan komputer. So bila diorang dah buat online, so meaning is human versus human. So basically kita eager nak menang. Laki lah, manusia memang jenis nak menang lah. Maksudnya kompetitif lah. Maksudnya macam Mia cakap adrenaline rush. Sebab betul lah macam dadah juga. Sebab dia akan nanti keluar pula statement kan, apa ni, samakan game dengan dadah. Bukan, dia mengeluarkan cecair yang sama ketika so hormone and what not. Apa tak endorphin. Something like that. That's why orang boleh hook up main game tu. Lagi-lagi game tu dia minat. Dan kalau perasan ada satu fasa, actually sekarang masih lagi ada, tapi sebelum ini kau baik-baik terlupa. Sebelum ini kau tengah cakap fasa, so macam kamera akan pan dekat dia. Sebab tu aku minum. Lepas tu dia Mia cakap, pasal aku dengan kau bodoh. Okay, teruskan. Fasa Pokemon Go. Ingat tak semua orang pakai pergi masa tu, semua budak-budak office pergi ke Bukit Jalil punya park tu sementara sebab apa ada Pokemon rare sana sebelum. Tapi sekarang semua dah tahu ada cara untuk hack kan, untuk cari Pokemon. Aku ingat lagi tu. Faham tak itulah antara satu the competitiveness lah. Contohlah contoh aku ada nak collect ni, aku nak ni mungkin aku ada Pokemon rare dekat depan ni. So semua orang nak dapatkan because kau akan ada speciality. Okay, aku seorang je ada, kau tak ada. Bragging rights. Itu balik pada bragging rights. Tapi soalan aku yang kedua adalah bila kau kata macam industri akan selalu keluarkan game-game baru apa semua, to what extent game tu akan jadi relevant. Bukan satu bukan one that particular game. Maksudnya to what extent of technology yang macam dia akan jadi sampai macam Black Mirror punya level. Actually scary. You in the game. Sekarang ni hidup kau adalah game. Pun dah ada kan which is VR. Okay, VR aku pernah try Sekarang ni VR teknologi masih lagi dalam
try and error lah. Masa macam tengah development lagi. Maksudnya belum lagi purely tahap yang memuaskan. Purely macam tengok tak Ready Player One. Tengok. Aku rasa itulah highest. Takutnya kalau dunia kita jadi macam Ready Player ni. The highest level of gaming aku rasa. Aku rasa game tu dia dah predict. Let's say macam contoh you in a game and you can feel the sensation of pain, knockdown. Itulah. Semua orang dapat duit daripada game. Habis tu orang yang tak minat macam aku macam mana? Orang duduk kat rumah lah. Orang duduk kat rumah lah. Macam sekarang. Artis jadi streamer. Semua buat YouTube content daripada rumah. Kan semua tak keluar rumah. Kalau keluar rumah pun kadang-kadang nak buat content. Cumanya kalau level yang sampai you can actually feel pain, pleasure, hunger and everything using that VR. Itu Ready Player One. Kalau yang pleasure, Black Mirror. Yang dia dengan kawan dia tu. Padahal bodohnya lah. Tapi soalan aku, macam mana orang macam aku nak hidup kat dalam kehidupan ketika itu? Bila kau dapat gain money from there ke apa ke? Aku dah cuak dah ni. Tapi itu industri je, Pak. Maksudnya industri kedoktoran masih ada lah. Bukanlah semua satu dunia ni berpaksi pada game. Tapi mungkin akan, tapi by the time tu kita dah tak ada. Cucu kita mungkin tengah Oh hidup. yelah. Mungkin Noah yang akan cakap podcast ni pasal tu. Aku feeling pula aku hidup lama. Aku rasa Noah masa tu dah tua dah. Noah dengan Idris dah tua dah. Baru mungkin zaman itu tengah berlangsung. Yelah, kau bayangkan dulu kita zaman tu ialah nak cakap pasal teknologi lajunya. 1990-an disket kita yang kita pakai tu kat sekolah cuma teka berapa besar? Guess je. MB 1 MB not even 1 MB disket. Disket 5 MB 10 MB. Yang sekarang 10 MB tu gambar kau pun lagi besar. Gambar kau selfie kat dalam toilet. Betul tu. Aku ingat dulu aku nak print gambar letak dalam disket, aku kena risau benda gambar tu kecil. Betul. Kan. Sebab tu zaman 90-an dan 30 years later sekarang ni dah sampai tera. Itu lah. Tapi macam itu dah 30 years later. Okay lah, in another 30 years what will happen? Ready Player One. Jangan lah. Aku tak ready lah. Sebab aku tak suka main game. Tapi pada time kau umur 60 tak kalau kau nak main game. Yelah. Tapi macam mana aku nak hidup? Tak, aku rasa kau akan hidup dengan tengok pokok bunga kau kat luar. Mungkin kau jadi mak kau lah buat pasu bunga gunakan kat tuala. So macam aku fikir, sebab macam kalau kita tengok base kan kehidupan kita dengan Ready Player One tu. Sebab macam kau nak kena hidup, kau nak kena survive, kena semua dalam game. So what will happen dekat orang yang tak minat dengan game? Dia tak mandi, busuk lah. Apa ni Mia? Dia kerja je biasa lah. Industri sebab dalam Ready Player One tu dia tak tunjuk lah industri kedoktoran dan juga ni. Faham. So tak payahlah kepada mereka yang tak minat game kat luar sana. Jangan risau, kita masih lagi. Tapi bagus juga main game. Dia macam escapism. For macam contoh kau stress kan, something kan, main game. Dia cari game yang menenangkan kau lah. Jangan kau main game yang stress kau lagi. Tak, tapi aku ada satu masalah yang kalau gamer ni, especially kalau macam doesn't happen to, disclaimer doesn't happen to my family lah, sebab syubanku dia tak heavy gamers lah. Tak macam terbawa-bawa lah. But I have orang yang kenal lah. Kawan lah Mizi tadi. Bukan Mizi tadi ni family ke? Ini abang angkat aku lah. Okay. Abang angkat masih lagi masih angkat lagi. Dah 2020 dah Mia. Brother from sama itu kita masih sama. Okay, dia abang adalah angkat orang yang Mia. memang dia memang gamer, tapi dia main PS tau. Okay. Legit dia memang every PS dia ada sampai sekarang. Semua from Collector, 1 to 4. Yes. And kalau daripada PS game pakai CD kan, memang kalau tengok memang macam tower daripada. So okay, cut the story short, dia adalah orang yang memang akan emo gila kalau something wrong somewhere and it doesn't happen to how he expected it would be tengah main. Elaborate. Contohnya kalau kau kalah dengan apa-apa benda, kau tengah stream benda-benda, kau akan stres. Kau akan tiba-tiba nampak dia punya Facebook post tengah emo. Sebab kalau kalah nak game. main faham tak? Walaupun umur dia sekarang dah 30 lebih, dah masuk 40. Aku dah salah anggap bila jadi abang kat kau tu je. Itu dah salah tu. Itu dah salah anggap. Abang kat tu sebab I kenal dia masa umur 16 tahun. Okay. Tapi maybe sebab dia seorang yang fanatik kot. Tapi aku tak suka dengan orang yang too overly macam tu. Macam obsessed. Macam tu is just a game. Tapi ni masa dekat dunia industri Mat Saleh pun ada juga isu macam ni. Maksudnya ada seorang streamer ni nama dia Ninja. Bunuh diri.
Dia kata Dia ni expect the worst. broadcast journalist kan. berita sensasi je. Expect the worst. Tak, dia ada cakap orang yang tak ambil serius pasal game, weak. Kau ni lemah. Kau Aku lemah. Bukan, tu yang dia backlash sebab selalu ada je orang main game nak really stress, nak have fun je, tak nak Tak nak serius, tak nak Macam kau main bola petang-petang kat taman macam tu. macam tu jugalah kau main bola. Kau nak sihat, tapi Yelah. kau nak bergaduh-gaduh buat apa? Okay, Haikal, I nak tanya you sebagai you salah seorang gamer kan. Untuk you, apa yang you cari dalam main game? Kepuasan bila menang satu lagi you are above others. Macamnya Okay, journey that's of why playing games lah. dalam game Handsome sekarang gila. No bodoh. Above dan others. On top lah, on top. Sebab I rasa dalam semua game sekarang, semua game online sekarang sudah ada sistem rank tau. So yes. I heard so about that that. system affect how you perceive the game lah. Let's say kalau contoh you level, kita bagi 5 tingkat. Tingkat 1 tu yang paling power lah. Kalau kau dekat tingkat 5, tingkat 4, kalau kau kalah pun, kau takkan rasa terkilan sangat. Sebab aku kat level ni, aku main pun punya. Tapi bila kau dekat level 1, bila kau kalah, malu lah. malu satu Bengang lagi lah. bengang lah. Because you take this effort. Go up. Kau ambil effort ni lah. To go on top. to go on Suddenly top. kau kalah pula dengan budak yang level 4. Macam tu lah. Faham. Okay, tapi I rasakan macam I tak tahu lah, mungkin dia antara orang yang cari adrenaline rush, cari benda-benda yang membuatkan kau macam aku kena main ni game ni sebab ni memang best dia. Tapi macam aku kalau main game, aku nak main game yang aku tak payah nak pening kepala fikir. The Sim lah. Lebih kurang Candy macam Crush The lah. Sims. Candy Crush. Faham tak? Casual Game-game yang game. very casual and very laid back, yang memang kau tak payah nak macam Tak payah nak tembak-tembak, tak payah macam terkejut. Yes. Kau tak payah nak berdebar, kau tak payah, faham tak? Kau tak payah nak macam jagi zombie datang depan muka, tak nak. Gitu lah. Tapi okey je. Ya, maksudnya macam casual lah, macam play games casually lah. Tapi yang okey je lah. Tapi sebenarnya aku rasa sebenarnya when it comes to macam gaming punya feel ni, tak harus dipandang enteng lah. Bila kau cakap macam dia adalah something yang sentiasa bergerak, something yang sentiasa orang kata macam advance. So something yang macam benda yang bila dia something yang macam advance, dia adalah satu benda yang promising. Betul. So macam rugi lah kalau kau tak take advantage on that. So bagi Mia mungkin dalam 30 tahun lagi dia akan macam okay lah kalau Noah nak jadi sama juga macam gamer. Aku rasa benda tu memang cycle lah. Macam Mia cakap, benda tu memang nak ambil masa. Macam lagi 20 years maybe tu ialah normal. Sama juga macam cerita ibu mertua aku, ahli muzik. Mana ada kau tak kau kena jadi doktor. That's why. So zaman-zaman itu ialah jadi pemuzik ialah memang zaman sekarang YouTuber macam tu lah. Walaupun tak, at the end of the day aku rasa apa-apa pun, as long as benda tu promising yang boleh dapat money and you nampak hasil dia, that will be okay. Faham tak? Yelah nak convince orang kan. Macam aku tengok sekarang ni kan, kan sebelum ni pernah viral apa ni, Insta famous punya, diorang reveal berapa gaji diorang monthly lah, apa benda kan. Benda tu je pun aku bila tengok balik kan, dang, betul lah budak-budak sekolah ni, budak-budak teenagers ni can make a lot of money, lebih daripada kita kerja sebulan. Kadang-kadang satu post je kerja kita sebulan. Faham tak? Satu post je. Satu post. Tapi itu untuk mereka yang memandang duit sebagai kejayaan lah. Bukanlah cakap aku jealous ke apa ke tak, tapi bagi aku life is always more than that. So maksudnya sebab macam of course especially bila kita macam jenis manusia yang lebih sana dan kurang sini. Faham tak? Maksudnya ada lebih sana, ada kurang kat sini. So macam kalau kau boleh dapat gaji, kalau katalah satu post IG post kau 10,000 kan? Level Siti Nurhaliza. Tapi macam banyak skill lain yang kau rasa kau boleh achieve. Kenapa kau tak buat? Kenapa faham tak? Tapi maybe macam ada orang macam money driven, macam setengah orang yang money driven yang macam, ataupun mereka-mereka yang memang memerlukan duit ketika itu, aku faham lah. Cumanya macam untuk jadikan dia satu career kau, benda tu aku rasa tak berbaloi, sebab macam along the way kau akan terlepas banyak lagi benda-benda. So bagi aku always keep things balance lah when it comes to duit, skill dan juga macam knowledge. Dan paling penting, budak-budak janganlah nak jadi influencer je, tolonglah sama belajar. Aku That's why sebab
itu adalah macam kes-kes yang dah berlaku tau. Maksudnya tak macam nak, lepas sekolah tak nak sama belajar. So boleh make money. Kau make money and then kau kaya. But macam when it comes to, macam ada je yang macam kita tengok dulu-dulu punya kes yang macam fail lah, SPM benda tu lah, whatever lah. Tapi sebab maksudnya tak balance lah. So maksudnya macam bagi aku, macam bukanlah money falls into the second place. It's just macam bagi aku, it's better kalau kita belajar, sebagai manusia belajar untuk balancekan semua lah. Bijak sikit lah. Sama juga macam main game. Macam kalau kau, aku rasa the reason why parents marah sekarang ni adalah because pelajaran terabat. Not really pasal benda ni apa sebenarnya tak buat duit ke apa ke. It's just macam dia orang tak nampak pembahagian masa, aku rasa. Yelah, kalau contoh, kalau nak jadi pro pun, aku dengar cerita sampai kena training 8 jam sehari main game. Macam kena nyotak. Aku pernah try dulu masa zaman lepas study, zaman tu time study pun sama. Aku pernah try main 8 jam, exhausting weh. Tapi macam mereka yang berjaya tu, of course ada training 8 jam, tapi masa dia balance yang lagi 16 jam tu, kita tak tahu dia buat apa. 8 jam lagi tidur lah. Tapi tak rasa tinggal 8 jam maybe lah, tinggal lagi 8 jam tu. So parents tak macam nampak itu tak balance kot, aku rasa. Okay, ni hakikat apa yang berlaku dekat adik aku. Sorry adik, tadi kata tak ada ni. Ahli family. Dia dah bangkat terus. Bukan bangkat daripada adik. Legit adik aku. Okay, adik so tak tengok kot. What happened, dia sebab kita tahu MCO, right? So dia adalah student kat UPNM. InsyaAllah will be continuing his. Itu yang askar tu yes. Last kali tu? Saya kelas. Okay. So dia je lah yang ikut my dad punya footsteps lah sebenarnya. So time PKP ialah memang time betul-betul dia tengah nak intern tau. Okay. So bila dia intern, dah jadi work from home. Bila work from home, dia perang kat dalam ni. Hari-hari rutin dia akan stay up sampai lepas subuh. Even masa puasa, dia yang kejut mak aku untuk sahur, masakkan benda. Yes, legit. Dia akan macam bangun semua sahur. Ibu bangun nanti takut lambat lalala. Dah makan sahur, dah ni semua. Lepas dah settle semain subuh semua, pergi jogging dulu, baru dia tidur. So dia akan tidur dalam pukul 8 bahaya tau, lebih. Jogging while your badan is very tired. But bila dia tidur tu, dia tidur sampailah tak ada sampai buka. My mom akan kejut untuk solat Zuhur dan Asar. Tapi kadang-kadang pukul 4 tu lah dia memang betul-betul akan bangun. And rutin dia adalah start dari pukul 4. Faham. Kecuali kalau dia memang betul-betul terbalik. Nocturnal lah. Cumanya siang. Bila dia intern? Siang sebab dia banyak buat komputer ni kan. So kadang-kadang dia akan settlekan kerja dia. Lepas tu dia dah boleh frenzy lah. Cumanya memang malam tu lah time dia tengah stream apa benda Dota. Aku sampai kadang-kadang balik rumah mak aku kan, tengok-tengok dekat TV, kita nak tengok Netflix lagi, tengok Dota punya channel tu benda. Channel Castro tu. EGG. Sampai nak terminate rasa benda tu. Sebab kita orang dah lah tak faham, tak boleh EGG free. Macam terminate. Ya Allah. Terminate free pula. Alamak. Jangan coy. Tapi betul, lepas tu kan dia boleh macam sambil makan, sambil tengok ni stream apa benda Dota ke apa benda. Orang yang komen-komen tu kan, I rasa macam apa benda, dia tengah study ke apa? Tengah study ni. Study gameplay. So I rasa macam okay, tak tahulah benda so tu maksudnya bagus maksudnya boleh je nak main game. It's just you know how to like macam manage your time. And function lah. Popular function lah. Jangan jadi macam biar awak hidup langsung tak tolong apa-apa kan. Cumanya dia function lah juga. Bila mak aku suruh pergi kedai ke apa, dia pergilah. Yelah, pergi kedai macam ayam dulu maksudnya dia ada lah tengok kejut orang sahur. Dia tiba-tiba turun bawah. Kadang-kadang kalau memang dah masak awal, atas meja dah sedia. Dia dah susun dah semua. Pinggan semua, air dah buat, air kopi semua dia buat. Tapi itulah, mak aku kan bengang sebab bila siang je nampak dia tengah tidur. Macam faham kan. So maybe itulah kot yang parents kita risau sebenarnya. Penjagaan masa, time management. And then sebab macam aku tak berani nak cakap sama adakah game ini dia punya macam set of skills dan juga knowledge yang kau boleh gain daripada tu meluas ke macam mana? Ke dia macam hanya satu arah saja? Dia problem ni. Tahu banyak sangat research cakap macam naikkan kau punya apa tu, MK endurance apa tu? Creativity. Fokus satu, creativity satu. Lepas tu apa? Reflex.
Kat mana kreativiti kalau main Candy Crush macam aku? Jari je lah. Creativity meaning is tactical play. Menyelesaikan masalah dan sebagainya. Menyelesaikan masalah. Itu sebab adik dia duduk menghadap tengok orang selesaikan masalah orang lain. Faham. Tapi macam okay, bila Tapi tu depends tu lah. Cakap bagi I, benda tu, okay ni aku punya pendapat lah, benda tu agak tak legit in real life, because that set of skill hanya berlaku dalam game je. Kat luar maybe tak boleh buat benda tu. Cuma bezanya yang paling aku rasa applicable ialah decision making. How fast you can buat decision. Tapi tak sebenarnya decision tu betul. Ataupun mungkin dia acah-acah sebab dia masuk dalam line military kan. Dia bercacah-acah. Maybe sebab dia macam nak kena pantas dan tangkas dan cepat berfikir. Sebab orang cakap sekarang nanti war mungkin akan kita akan jadi, memang akan jadi. Ready Player One tu pun aku dah join. Yelah, sebab orang cakap nanti kalau perang nanti next maybe in another 100 years ke 200 years ke, kita dah tak ada rasanya bukan human versus human, robot versus robot. Human control the robot. Not Takut even Takut juga. Not even tak ada pelibatan kau untuk robot. Yelah, tapi itulah. Tapi banyak, sekarang ni pun ada game yang askar main, like macam ada satu game tu nama dia Arma. Aku rasa kau pernah cerita dengan aku pasal ni. Pasal dia game untuk askar saja. Dia like macam game tu built by askar, and tactical sense semua sama. So dia macam simulator askar. Which is good lah. Memang rugi lah kalau macam musuh tahu. Tak lah, skill semua datang dari kau. Tapi dia punya tactically datang dari kau. Dia macam bagi kau game. Platform je. Then how you engage, macam mana kau nak pergi perang ke apa. So macam dia bukannya tak available. Okay, faham. Alah, macam simulator flight lah. Kau sebelum kau nak pergi betul-betul bawa flight, tapi kau kena stimulate. Tapi simulator flight yang dekat apa tu, dekat mall tu macam canggih, tak tekan-tekan. Tu macam syok kan. Yelah, tapi macam cemas ke nak naik. Aku tak boleh lah tapi tu level teknologi ni. Sebab apa overthink I bukan. Aku tak tahu dekat button apa ni. Interest I bukan dekat teknologi lah, ataupun macam benda-benda. Even macam gadget pun tak ada. Aku bukannya orang yang macam suka explore ke apa ke. Janji gambar cantik, Janji gambar cantik, boleh brightness boleh naik sikit. Itu je dah. Okay, kita dah habis pasal game. Aku rasa kalau sembang ni mungkin kena ada orang lagi pakar. Betul. Aku pun belum tentu pakar lagi. Aku cuma bertanya, dan juga pendapat aku adalah sebagai seorang individu yang melihat saja. Sama. Bukannya orang yang enjoy game, not even. Tak apa. Tahu orang, maksudnya orang pun tak ada nak bash kau sebab kau tak minat game. Okay, apa yang Syafa tak minat? Orang boleh bash aku kalau aku minat sebab game. Orang akan bash aku juga ni sebenarnya. Dia kena kepala tahu. Diorang kena faham juga. Ada je orang yang tak main game dan tak faham. Kau tak boleh nak anggap dunia apa, the world revolve around you. Yeah. Tapi itu pasal game. Tapi nak berbalik pada point tadi. Abang angkat. Coy lah. Sekarang kita 2020 masih ada abang angkat lagi ya. Abang angkat, kakak angkat. Korang dua aku rasa lagi banyak interaction dengan young adult, itu young generation. Siapa dia bukan untuk pertanyaan emosi. Ada pun orang jadikan aku kakak angkat. Tak tapi mana anak ikan fish children luar sana elok-elok. Adakah anak ikan ialah kata lain untuk adik angkat? Itu menyamar je sebenarnya. Mula dia cakap dengan kawan-kawan dia tu adik angkat punya anak ikan. Tapi dulu pun sama kan. Macam kau nak try, tapi kau macam dapat ni kita try adik angkat punya status. Ya ke? Macam tu ke Haikal? Aku rasa my circle macam tu. Sekau adalah orang yang nak. Aku tak ada adik angkat. Aku geli tu. Adik sendiri pun buat hal. That's why aku macam rasa benda kakak angkat, adik angkat ni dulu waktu kau sekolah. Okay lah, syok dengan budak-budak sekolah kau kan. Aku sebab dulu aku habis sekolah je macam benda kau ada adik sendiri. Nak apa adik angkat lagi. Aku sampai sini lah ikut. That's why. Dengarlah. Sabarlah Mia, janganlah potong orang cakap. Engkau mengomel ni kita cakap. Kita tak tahu kau start mana-mana, kau ending kat mana. Abang angkat. Okay. Satu, aku anak sulung, aku tak ada abang. Okay. Secondly, memang aku kenal dia. Masa tu memang cerita dia macam pelik ke. Masa tu siapa ni? Abang angkat aku yang emo tu. Masih tak tahu nama. Tak tahu tak sebut. Nama. Nama dia Hazwan Chai. Hazwan. Abang Wan. Okay, Abang Wan. Hai Abang Wan. So what happened is that aku jumpa dia dulu masa tu masa kita orang menetap dekat Itali. Kita orang pergi bercuti. I mean my family lah. Okay. So tak judge, tapi maksudnya kat Itali jumpa tu. Abang angkat jumpa abang angkat kat Itali. Sebab tu lah dia special sikit. So what happens is that kita orang pergi bercuti kat satu tempat. Kau jumpa kat Batu Pahat tak special lah. Tempat tu macam rural area tau. Memang pelik lah kalau kau jumpa. Kalau kat dulu kat Itali you duduk Florence. Dekat
Nama tempat yang duduk is Varese. It's near Milan. So what happened is that Pada jauh dia cakap Milan bagi kau tahu. tak ada. Tak. Saya Alah, judge. mirap Okay. Kan dia mengah. Dia dah lah tengah sangat mengandung. macam Dia ada explain. ibarat dia macam aku cakap lah, aku duduk dekat Shah Alam. Shah Alam tu dalam dekat dengan KL. Shah Alam Ah, KLCC. macam tu lah. Dia jangan aku duduk kat Shah Alam KLCC. So nak kalau nak pergi landmark. Okay, so bila Okay. dah jumpa orang Melayu kat Ceruk tu, Oh, dia pun korang macam- bercuti ke? Dia bercuti Okay. dengan dia bercuti. Aku macam memang sebab bapak aku kat situ. Hmm. So bila jumpa orang Melayu kat Ceruk tu, unless kalau macam kau jumpa kat betul-betul town is Okay. different. Ni memang ceruk gila. Oh, so macam ada rasa. Orang Melayu macam tiba-tiba tak ada orang Melayu je tu. macam tu. Macam mana jumpa orang Melayu? Tak, sebab kita nampak macam kau tahu tak tudung yang pakai macam ni makcik dia. Oh. So mana lagi? Kau ingat Legit model-model pakai kat macam Milan Adalah lah. ni sense of patriotism. So kita tengok kita tahulah ni made in Malaysia, tak apa Indonesia. Tu je. Betul? Lepas tu cakap dia orang tegur dulu macam Malaysia Melayu Melik lah Malaysia cakap, Betul lah. So change contact number time tu. Lepas tu bila I balik Malaysia, memang legitly masa tu SPM kat Malaysia, mak bapak kat sana lagi. Oh, you balik untuk SPM? I balik untuk SPM. Macam mana pembelajaran dia? Silibus sama ke? Ke you lagi I pandai? I belajar tak adalah mas I balik SPM je lah. Dia lah. Macam mana you belajar? Macam mana you belajar silibus? Cukup ke belajar form 4? Tak cukup. Betul soalan Sebab aku. tu aku kat sini sekarang. Kalau tak aku jadi doktor Mesti mungkin. dia dah macam ni, Dr. Amalina. So, mungkin amin. Itu tapi dah terlepas lah kan. Yelah. Sempat So, lagi? Sempat lagi. tak sempat dah kot. Sempat lah 6 tahun je. Nak belajar pendek. InsyaAllah. Tak, tapi tu tak tambah lagi kalau ambil SPM sekali lagi untuk result lah yang tak nak aku. Nak Tak bagi result nak lagi aku. Pergi Lepas lama? tu bila dah balik Malaysia tu, kita dah contact, and then memang legitly macam family know each other lah. Bukan abang angkat, adik angkat gatal-gatal, faham tak? Maksudnya tolong jagakan lah. Yes. Family Tolong friend macam lah. okay, weekend nanti mak dia datang ambil. sebab you balik untuk SPM you seorang. Yes. Oh, so then my whole year kat Malaysia I seorang. So you My family semua kat sana. So you itu macam family angkat lah. Lebih kurang lah. Padahal aunty aku semua ada je kat KL tetap juga. Tapi tetap. But then the friendship and orang kata family friendship tu remain until now lah. Sampai sekarang Ni yang lah. legit lah. Maknanya bukanlah macam zaman sekolah kau ambil abang angkat apa benda, bonceng motor pergi cendol lah. Tak ada lah. Cendol Tu Tu bukan siapa? lah itu. Tu kau mana? Tak ada weh, tak ada. Kau macam kawan ni. Itu cringe tau tu. Yelah, tapi sebab macam okay, tapi itu Okay, jap. Kau ada pernah jadi adik abang? Ya, abang. tak ada lah. Tapi zaman sekolah mesti ada kan. Tak Tapi ada. kau boleh sekolah Aku Sebab pernah I juga. sekolah perempuan, sebab aku sekolah perempuan, aku ada lah macam Sister angkat. sister angkat, tapi tak sempat nak angkat pun sebab dia tak minat jadikan aku adik angkat dia. Berat. Kau je lah nak dia. Aku je lah nak jadi kakak angkat aku, tapi dia tak nak. But yeah, shame on you. Jadi Look at me now. Look at me now. Look at me now. I'm in front of Tak lah. camera. Tapi macam okay lah kalau geli-geli. Okay, geli-geli waktu sekolah tu aku faham lah nak adik angkat abang angkat. Tapi kalau cakap umur kita sekarang ni kejadahnya kau nak ambil abang angkat. Kau nak, Dia kalau konteks Mia okey. dia cakap konteks Tak ni macam okay lah, dah tiba-tiba kena. baru kau nak ada abang angkat. Kenapa? Tiba-tiba macam aku nak jadikan Adli abang angkat aku. What the Tapi- fuck? Tapi ada juga tahu yang di MDM tanya macam, sis saya nak jadi adik angkat, sis boleh tak? Ada lah tu. Ada. Lepas So, tu meaning aku macam is, saya okay. dah ada 1, 2, 3, 4 orang adik. Itu menjawab persoalan. Maksudnya betul lah. Sekarang pun trend adik angkat, abang angkat. ada. Persoalan aku kenapa nama dia ada angkat. Apa You nak don't dia- even leave that person Apa yang kau literally. nak angkatnya? Kenapa nama dia abang angkat, adik angkat, kakak angkat, mak angkat, Ni bapak semua salah angkat? Cinderella. Pasal Dia ada mak tiri kan. mak diri. sister. Tapi dia punya yang angkat dia semua macam labu, tikus semua. So macam sekarang agak geli lah kalau macam kau nak ni. Tiba kau Jadi kawan je sudah lah. Kenapa nak kena ada Kononnya some dia sort rasa of special declaration kot. yang macam abang angkat, ni abang angkat saya tu fuck. Selalu apa perk jadi adik angkat, abang angkat ni, kakak angkat ke? Ada orang. Aneh. Dia memang tengah ni. Akak boleh tak jadi adik angkat akak? So kau nak reply macam mana? Adik saya dah ada 4 orang adik dah. Lelaki ada, perempuan ada. Apa function dia sebenarnya? Adik angkat Kau jadi abang anak angkat? angkat aku je lah. Apa function Tak adik tahu. angkat abang Mungkin dia angkat? nak power aku. Dia nak macam akak top up kan. Kau hajar Mia Tu ni. macam legit. Tak, tu macam betul lah. Mungkin. Tu Macam macam betul. tapi masa sekolah dulu aku macam juga. Macam lapar kat kantin kan. Player gila siut. Bukan player. Oh, Dah betul? tanya dah. Ambil dah RMP? makan dah?
Tak. Budak yang RMT tu tergelapak. Abang angkat aku masa sekolah sejenis macam Ada nak juga kat sekolah kan. Sekolah yang sama? sekolah Orang lain. yang sama ke orang Masa ni lain? Aku kat Penang. Tak, Mia sebenarnya Boleh, banyak boleh. abang angkat. Kau Kakak pilih. angkat ada kakak angkat. Aku masa tu form 2 babe. Pilih abang ya. Tak, form 3. Form 3 dah sekolah pagi. Okay. So yang abang angkat aku masa tu di form 5 ada, lower 6 ada. Sebab banyak. semua Time tingkat kau rehat. ada. Tak adalah, ini pengalaman lah. Lucu pula fikir balik. Time rehat masing-masing dah tunggu, dah Cantik tanya. kau Mia dulu. Ramai yang tak jadi abang angkat. Kan tu je sekolah aku. Rambut tu singa tau dulu. Habislah. Yelah, kau pernah Itu- hantar gambar kat aku kan. Itu aku perm rambut. Rambut gerbang. Wait, tolong insert yang- gambar Mia insert dulu. gambar Waktu Liverpool. form 3 aku nak tengok dah cantik sangat ke dia Jangan rambut tu. Aib juga tergila-gila. Mulus. Mulus lah masa tu. Tergila-gila jadi kakak abang angkat Mia. Sebab okay, so what happens that bila dah time rehat je dah tanya dah hari ni nak makan apa. Aku macam bihun sup lah. Dah tiba-tiba dah ada bihun sup atas meja. Time tu lah seronok juga rupanya. Tapi bila dah fikir-fikir balik, aku nak kena bayar balik ke. Sepanjang aku duit bapak aku bagi tak guna. Tapi ya, macam aku tertanya ke apa sebenarnya function dia. Lagi satu yang bestnya backup babe. Oh. Ya Allah, bergaduh, kuat bergaduh Bukan. pula. Kuat gaduh. Bukan Backup gaduh. guna berapa cikgu? Bukan pasal gaduh. Kalau ada laki ke siapa yang kacau kau komplain je jadi kang tiba-tiba dah settle lah. Gaduh lah tu. Tapi bukan aku yang gaduh. Yelah. Geram kan Kau lah kalau- mencetus. Sampai member tu innocent je macam Mia macam tu. Padahal aku tak suka budak tu kan. Tiba-tiba kena pukul dengan abang angkat Mia. Padahal member nak kawan dia. Aduh, tapi Kau abang angkat boleh. Orang kacau-kacau nak jadi kawan tak boleh. Maksudnya tak tahu adik kandung dia pun jaga tak tu. That's why. Aku risau tu je. That's why. jaga. Aku jaga, aku tak boleh perempuan kacau adik aku. Bukan perempuan kata-kata adik aku cakap tak ada. Aku protective in that sense pula. Oh, pula. Siapa nak, ataupun kalau adik aku dia macam ada hint-hint minat kat sesiapa kan, nak kononnya nak jadi perempuan tu girlfriend. Aku dah pergi jumpa girlfriend dia dulu lah. Oh. Bakal girlfriend dia. Tapi ada adik angkat? Tak ada. Tengok. Aku dah ada 4 adik. Aku nak cakap apa? Tapi Member shock ada abang angkat. Kakak angkat ada? Kakak angkat? Kakak ada? Ada? Ada. Macam mana? Itu macam mana proses dia? Cepat lah perasaan ni. Itu macam tempat kita nak. Maksudnya abang angkat kakak angkat ni dia kena ada kepentingan lah untuk Dia ada kita. purpose dia lah. Sebab macam sometimes kau dengan adik-adik kau bukan tu that level lah sembang. Yes. Dia friend with benefit Tak, yang macam subtle. ni lah. Dia Okay. friend Bukan on that context. Yes, Dia dia- konteks lain. Friend with Contohnya benefit. macam kakak angkat kan. Masa I sekolah dulu, I tak sebulu dengan my mom tau. Okay. I got to close macam mana I close dengan my mom once I dah masuk study, and actually lepas masa I dah study betul-betul I memang rapat gila dengan dia. And then even dah kahwin lagi rapat. Macam kita orang reading balik. Mia dulu masa kat UiTM dia duduk sorang-sorang tak ada kawan. Babi lah, menipu gila kau ni. Yelah, aku selalu jumpa kau kat library si Kenapa? sorang. Ada lah. Ada dia. Dia dah pulau tak tahu lagi sambung. Okay, so what happen is that bila I ada masalah tentang friendship, tentang I don't know lah, masa tu mungkin kita punya crush ke apa ke, kau nak cerita kat mak kau tak boleh. Betul lah Mak- juga mak kan. angkat Tiga lah. tab lah mak So cakap. I have this Mak angkat. macam sister to actually let out and ask for advices lah. And also I lagi selesa cerita dengan my auntie instead of my mom masa tu. Faham tak? Betul lah. Awkward juga sebenarnya. Kan, At tiba-tiba that kau dah age cakap. sebenarnya kita tak Sebab share you tak tahu dengan macam parents. mana nak. Kalau form 3 kau cerita minat lelaki ni bawa ke kayu tu. Mau kena kejar satu taman. I ingat lagi masa form 3, my friend I kawan banyak dengan senior lelaki lah tu. So bila dia nak bawa Ready Player One. bukan. Actually kawan. Ready Player Kawan. So bila diorang nak bawa aku pergi Penang Island, sebab aku dulu duduk tidur yang batu Kalau aku Nak dah jadi pergi mak island. kau Memang tak dapat. Oh, your father. Bas Father. kau. Memang tak dapat lah nak pergi. Tapi yang best ni macam kawan aku, yang kawan-kawan aku tu, kakak dia orang yang datang drive rumah, jumpa my mom nak bawa. So macam tu lepas lah. Oh, girls day out. Bukan girls Ada pun. benefit lah kiranya kakak angkat abang angkat ni. Okay, So, so, macam siapa mak nak aku jadi akan abang angkat siapa? Atau kakak angkat siapa? Apa dia kriteria apa? Kriteria jap. Siapa ajak? Sebelum kriteria mungkin kau dah ada abang kandung. Tak apa, aku dengan abang aku tak baik sangat. So siapa nak jadi abang angkat siapa? Kriteria Teruskan. je. Sekejap aku tengah fikir apa kriteria aku perlukan daripada seorang lelaki yang lain yang bukan lelaki aku. Velfire kena ada 2. Velfire dia kena 2. Yang macam dia tak pakai pun Velfire tu. Aku yang pakai. Bagi kau pinjam. Itu macam sugar daddy-nya. Oh pula. Oh, dia- Tapi tak boleh tua sangat. So maksudnya dia macam dalam 2-3 tahun je tua. Tak ada macam Kalau dah 2 tahun Alif Syukri lah. Bodoh. Alif Syukri sebayar aku gila. Asal lah Mawar dah kaya ke sekarang? Whatever.
Tak payahlah, tak payah. So kau nak ada kakak angkat? Ada rasanya. Tak seingat aku ada. Kau ada kakak angkat? sebab- tak baik kalau ada Macam mana lupa, kau boleh lupa kau ada kakak angkat? Sebab dia macam Tak silap aku ada agaknya. sebab dia macam apa aku rasa dia tua setahun kot. Aku macam Kenapa kau setuju jadi adik angkat dia? aku suka konteks aku suka dia tapi dia tak suka aku. Jadi adik angkat je lah. Oh pula. Kau family zonekan diri kau kat dia lah. Supaya kau boleh family close zone dengan dia. lah. Kira-kira nak dia ada status lah. Janji ada lah. Bukan Sampai stranger. sekarang ke? Tak dah. Tapi aku follow je Instagram dia kot. Dia dah kahwin semula. Cuma bezanya aku tak tahu. Bila kita tak tahu adik angkat dengan abang angkat bla bla tu semua apa function dia. Aku jadi clueless lah. Lala aku lepak dengan orang lain tak nak lepak dengan dia pun. Ini bila ni? Ini bila ni cerita Zaman sekolah, dia? zaman Tapi masa zaman sekolah tu walaupun kau tak pernah lepak dengan dia tapi relationship status tu as abang angkat as adik angkat dengan kakak angkat ke walaupun kau tak lepak dengan dia. Dia tak tahu. Dia macam pelik. Geli aku sembang sama dalam ni. Ya, actually geli tu. Geli Tapi lah. kalau Kau lagi ada? geli, Kau ada 6 adik angkat. sama perempuan. Ben ada 6 adik angkat. Tak sebab Ben dulu Tak, okay. player. Ben dulu Ni Ready Player One lah. Ben, satu soalan, okey? Apa handsome-nya kau yang nak jadi adik angkat kau? Masuk. Tak. Itu je. Bukan. Aku nak tahu itu je. Kenapa? Apa yang dia membuatkan dia terima kau jadi abang angkat ah? Diorang yang Request nak jadi adik angkat? bukan aku yang request. Don't request. Ah. Macam YouTube-nya Dia macam best sebab Kenapa time Abang kita Ben, Abang dah Ben? form 4 kan. Lepas tu budak form Kau 1 masuk kan. Macam senior kau masa aku mengira. Weh, dia orang tak balik lagi. Tak kau ni. Okey, apa kepentingannya adik-adik angkat sampai 6 orang tu? Rasa macam hebat aku ada adik angkat banyak perempuan. Kenapa lah? Aku menyirap dia. Macam turun kafe kan abang. Bukan kafe, kantin. Lepas tu Turun adik-adik angkat kantin. beratur nak jumpa band. Beratur. Menyirapnya. Okey, waktu kau jadi adik angkat dengan abang angkat tu apa benda? Ada macam tukar-tukar surat ke? Tak Lepak-lepak ke? ada. Macam lepak-lepak lah. Ataupun Macam habis tak duit kau belanja dia orang makan bihun sup ke air. Masih lagi kenangan. Tungkau. Ada? Kau pernah belanja adik angkat kau? Pernah. Of course lah. Itu dah function dia sebenarnya. Yelah tu. Kau dah kena guna. Kau dah kena guna. Kau bangga bahal ada 6 adik angkat. Memang bangga ada 6 adik angkat kan? Tapi kau rasa hebat lah. Bukan rasa hebat. Rasa macam Rasa macam apa? Aku tak Disayangi? rasa hebat. Aku rasa macam favourite lah. aku Favourite. tak ada adik perempuan. Oh, fair enough lah. Tak itu that's always an excuse. That's always an excuse. Tak, tapi kadang-kadang betul lah. Macam aku tak ada Dia abang. sebab tak ada kakak. abang. Tak ada abang, tak ada kakak. So aku rasa Engkau? Oh, sebab kau try ni tak jadi. Sebab tu aku tak nak ada adik angkat. Sebab dah ada adik. Aku dah ada 4 orang adik, nak tambah lagi adik. Ya, tapi Ben tak agak out 6. Perempuan tu semua. Ha. Tak tahu zaman tu. Tak tahu zaman sekarang Apa masih kepentingan ada. ke zaman itu? Tapi okey, ada tak 6 orang tu sampai sekarang masih contact as I don't know. Ada. Lepak-lepak ke? Ada. The Ada. friendship still grows lah. Tak tahu siapa? Siapa? Adik Alisata. Aku menyirap dengar sekarang ni. Tak, kenapa nak jadi itu, nak jadi identifier dia? Tak, maksudnya dia macam hebat tak budak tu. That's Saya why contact itu lah sebanyak aku sekarang. tanya. Untuk time tu Alisata tak top pun lagi. Okey. Macam ni dia lah. Kebetul macam tu lah. Kau mengaku dia je lah sebab dia abang dah artis. Siapa lagi yang lain? Budak sekolah lah. Ya, tapi sebab tapi kau just macam kontak-kontak dengan Tapi- adik Alisata je lah. Okey Okey, Ben. IG macam tu je. Okey Ben, Ben, kau paling satu penting soalan. industri ni. Mungkin masa sekolah kau lepak dengan geng kau turun nak pergi kantin. Lepas tu tiba-tiba ada adik-adik angkat melambai-lambai kan. Kau mesti macam Weh, ada angkat Tak gua. ada rasa. Ada angkat gua. ataupun kan time hari sukan kan macam Oh my god. betul. Aku rasa itu tu. Oh my god, annoying. Tapi dulu betul kan kalau contoh kalau kau in sport, lepas tu kau macam excel in sport, mesti ada macam Weh, aku tak pernah Ya, rasa kau ada sort of fans. Kau ada some sort of fans and also kau ada macam cheerleader tak berbayar yang Baik, macam betul akan lah. Walaupun sekolah aku perempuan ada ke macam tu. Ya. Ada je. Ada. bahaya tu gunting tu. actually ya tu. Bayar memang tu. Ya. Memang. Best kan siapa yang jadi. Dia kan start lain-lain kalau kau olahragawan ke weh. Oh, that's applicable lah. Maksudnya kalau contoh high school movie Iyalah. kan macam jog-jog yang Macam olahragawan tu memang memang something Patut admirable ni- lah Ben. Aku tak tahu lah. Ben, kau dulu kau ahli sukan sports ke dulu? Hebat ke? Kau main apa dulu? nak cakap Nak cakap. Kau boleh cakap kat sana, kita boleh ulang kot. Olahraga, bola keranjang, bola tampar. Selalu menang ke tak? Star lah ni. Tak ada star. Kira kau sportsman Dia lah. macam kat bola keranjang tu star sebab time aku masuk Sekolah lelaki aku dengar batch, ni. batch aku je first start
basketball punya team. Okay. Sebabkan Okay dah, thanks. Kira kalau high school movie tu kau yang watak Zac Efron. Zac Efron. Tak nak Zac Efron pula. Panas telinga aku. Zac Efron. Panas Tak telinga buatkan aku. kau Zac Efron dekat dalam Baywatch kan. So lagi better. So sudahlah dengan abang saya kakak abang kan ni lawyer lah tekak aku mendengarnya. Okay, so Tapi kami balik tu kenangan yang agak merepek. merepek dia macam pointless. Tapi Cepatlah aku belum sembahyang Zohor ni. tapi Cepat. golongan-golongan rem memang benda tu normal dia orang kan. Abang angkat dia angkat. Tak tahu. Tak tahu tak Ya, pernah weh. motor. Tak pernah berborak. Abang angkat beli helmet kat dia angkat. Senang nak bonceng. Sekarang kau dah beli, aku bagi kau. Weh, aku macam fikir balik. Ya tu. Nah, abang angkat lagi. Alah. Arai. Alright. Arai bai, yang murah ke? Tak nak Okay, lah. so yes, kepada Abang Kat masih lagi terbuka permohonan slide into my DM nak jadi Abang Kat aku. Sekali penuh. Sekali jangan mampu aku kena kejar kan laki aku. Okay, so thank you Mia sebab join kita orang punya podcast this time around yang memang Okay, ni kira intern podcast kau lah. yes. Nanti kalau okay kita akan tarik benda full time lah. Shit lah. Tapi anyway, thanks for having me. And also sorry jugalah. Aku macam tiba-tiba fikir balik cringe lah abang Kat yang Dia sorry sebab dia ada Abang But Kat. I'm sorry. So Cumanya seperti kalau biasa, nak abang angkat, adik angkat tu make sure benda tu legit lah. Macam mungkin dah kena tak ada It's- legit it's- apa-apa. Dia tak legit. Kau Dia kawan make- sudah lah. Tapi make sure jaga batas tu je. Oish gitu. Mana tahu kau kena- sekarang. Itu lupa sentuh tu. Cuba kupas sikit je. Aku Lupa sentuh. Lupa sentuh. Pasal batas. dia nak Tak juga boleh, ke? tak boleh 43 dah. Okay, so okay. yes. Okay, itu minggu depan lah. Minggu depan nanti kena ajak dia lagi. Kita Tak kena elok. cari lagi cari lagi Kadang-kadang, point yang macam kita akan menyirak ke Mia. Okay, sebelum kita menutup sesi kita hari ni, Aha. yelah tu abang angkat tu kadang-kadang dia nak diangkat, dia nak sedap je. Masih lagi yelah, pada mereka luar sana yang tu Jangan tertipu kalau abang muka band-band tiba-tiba nak cakap adik nak jadi adik angkat abang kau Seniors. jangan. Jadi Jaga abang anak kucing kau dulu. So Alright. yes Itu saja podcast untuk minggu ini. Dan jangan lupa untuk dapatkan kuih Bahulu Ban by Bahulu Akmal Nazri untuk menolong orang membina masjid. Pahala tau. Kau jangan Betul ke? Aku main mandar je. Janganlah. Tak apalah, Kuih kita Bahulu macam Ban. beli kat dia, maksudnya rezeki dia bertambah. So Ya, senang lah dia betul. pemudahkan insyaAllah. Ya, dan jangan lupa Kau untuk tahu tak bantu apa? Bahlu akan Akmal Nazri. Bahulu Akmal Nazri. Bukan by, sorry. Bukan. Okay guys. Aku tak tahu nak orang Mia ke nak orang kau sekarang. Alright. Jadi kita teruskan dengan episod yang kedua. Tak. Okay, jangan lupa kalau nak tengok Podcast Tinker, tengok dekat YouTube Podcast Tinker. Dan kalau nak dengar Podcast Tinker dekat Spotify dengan Apple Podcast, nama yang sama iaitu Podcast Tinker. Dan semoga kita istiqomah Untuk buat InsyaAllah lagi lah. sehingga ada klien yang besar masuk. Okay. Alright, kita jumpa lagi. Yes. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.